Apa bersama dengan Kak Ngah. Kak Ngah. Apa? Hai. Hai, Itu Assalamualaikum. dia. Waalaikumsalam. Kak Ngah sihat, Kak Ngah? Alhamdulillah. Apa sihat? Alhamdulillah. Apa sedang cuba untuk mengecilkan berat badan sebab penimbang tu bateri dia apa anggap rosak sentiasa. Amboi, Mengecilkan berat badan ke mengurangkan berat badan tu? dia mengecilkan berat badan. Dia mengurang, dia tak nak kurang. So, apa nak kecilkan apa Okey. kata. Actually, dia Okey, baik. mengurangkan. Ni, Alright. Kak Ngah, hari ni Saya tudung pink ke? kan comel gitu kan? Cantik, Kak Ngah. Sesuai dengan warna kulit, Kak Ngah. Ini tudung mana ni, Kak Ngah? Terima kasih. Tudung mana tak tahulah, tudung orang bagi. Jadi dia ada batik-batik tapi tak tahu, tak ada brand. Tapi comel Oh, tak warnanya. apa, Kak Ngah. Kita bukan pakai brand, kita pakai tudung sebenarnya, kan? Betul, sebab Apak tanya tudung mana jadi tak tahu nak jawab sebab tak ada bacaannya, tak ada. Oh, tak ada bacaan. Bacaan dia tak ada. Yang penting Kak Ngah, comel. yang penting comel. Kak Ngah gugup ke malam ni? Lah, ada berdebau-debau sikit. Kenapa nak berdebau-debau? Mungkin apa mungkin agaknya sebab kan kita punya tetamu undangan kita malam ni kan yang buatkan macam sebenarnya sekejap excited, sekejap berdebar sebab orang yang hebat itu Betul, yang tak betul. sabar tu nak tunggu sebenarnya. Kak Ngah, cuba Kak Ya. Ngah kenalkan siapakah tetamu kita pada malam ini live Facebook Suara Merdeka dan YouTube Suara Merdeka. Alright, di Suara Merdeka kita malam ni kita nak menjemput seorang wanita yang macam mana kita nak kata, seorang wanita wajar lah, superwoman lah. Seorang superwoman, dia seorang karyawan, dia seorang aktivis dan dia juga adalah pengasas MRKH Malaysia. MRKH ni apa? Okey, kalau saya salah sebut kejap lagi dia betulkan tapi saya cuba juga. Bismillah. MRKH ni adalah Mayor Rokitansky Kasterhauser. Harap-harapnya saya sebut betul, tapi kejap lagi tetamu kita ni boleh betulkan kalau saya salah sebut. Dan tetamu kita ni juga dia menjadi semakin popular. Dia banyak buat kerja-kerja, dia seorang aktivis, banyak buat kerja advokasi tentang MRKH, tentang kondisi yang dia alami, dan dia adalah seorang wanita tanpa rahim. Jadi kalau hari tu apa ada tak tengok cerita drama Wanita Tanpa Rahim yang keluar baru-baru ni? Tak baru jugalah. Apa tengok tajuk sahaja. Sebab masa drama ke udara apa ada live. Tak boleh tengok. Okey, jadi masa dia tengah bersiar, Apak pun tengah bersiar lah, tengah bekerja at the same time. Okey, tak apa. Malam ni kita boleh sembang-sembangan dia. Kita nak perkenalkan orangnya, Wani Ardi. Wani Ardi. Ya, selamat. Waalaikumsalam. Comelnya tetamu kita malam ni, Kak Ngah. Itulah, kecil comel aja orangnya. Janganlah, malu Itulah. Tak ada sebab apa tengok Wani comel kecil, Kak Ngah comel kecil. Apa juga yang tak kecil-kecil. Jangan macam tu, dia comel kat tempat lain tu. Tengok apa orang Sihat, Alhamdulillah. Kak Ngah nak kata apa, Kak Ngah? Tak, nak cakap orang yang positif ni kan, dia apa pun kalau macam mana tak okey pun dia akan jadi okey juga. Dia kata comel di tempat yang tertentu tu. Betul. Itu sebabnya Kak Ngah bila Wani kata Apak tak comel di tempat tertentu, Apak tengok jari kelingking ni pun dah tak comel dek kata. Tapi tak comel lah tu. Kak Ngah, kita punya topik malam ni bersama dengan Wani. Cuba Kak Ngah sebut topik kita malam ni. Okey, topik kita bersama Wani Ardi, pengalaman positif COVID-19. Macam kita sedia maklumkan, semua orang sekarang ni
sedang dilanda, walaupun kita ada yang kena, ada yang tak kena, ada yang keluarga kita yang kena, ada juga keluarga kita yang telah pergi disebabkan COVID kan. Jadi kita sama-sama turut bersimpati, turut mengenangkan mereka yang dah pergi daripada kita, pergi mendahului kita ni sebab COVID. Tapi macam mana pun kita jemput Wani Ardi malam ni untuk sharekan apa dia punya pengalaman dengan COVID-19 ni kan. Yang bestnya tu, yang menariknya cerita Wani Ardi ni, dia masuk hospital tak COVID. Dia keluar hospital dapat COVID. So kita nak tahu sikit macam mana apa berlaku, apa berlaku pada Wani. Kita nak dengar macam mana dia kena COVID, lepas tu apa berlaku dan macam mana dia bangkit daripada COVID selepas itu. Silakan Wani. Assalamualaikum. Terima kasih sebab jemput Wani yang tak seberapa, sebab kalau nak banding dengan pengalaman orang lain mungkin ada pengalaman yang lebih lagi. Jadi Wani sekadar berkongsi apa yang Wani lalui lah. Jadi waktu tu betul masa Wani dimasukkan ke dalam ward tu memang asalnya bukan sebab COVID. Sebenarnya Wani collapse 1 hari lepas vaksin, 1 hari lepas divaksin first dose. Dan sebenarnya sebelum vaksin lagi masa tu Wani dah tak sihat. Selalu demam selama sebulan sebenarnya. Tapi demam tu dia on off. Contohnya lah macam setiap minggu dia mesti akan ada 2-3 hari yang demam setiap minggu selama sebulan tu. Jadi masa tu kita pun berdebar lah. Masa ni baru lepas raya tau, betul-betul lepas raya. So masa tu kita pun berdebar sebab adalah baca KKM cakap kalau tak sihat tak boleh vaksin. Kalau ada temperature tak boleh pergi vaksin kan. So masa tu kita macam berdebar dan kita fikir tolonglah hari vaksin tu temperature turun. Dan sure enough masa hari vaksin tu temperature turun. Lepas tu dah tak demam lah. Kita anggap diri kita dah tak demam and kita pun pergi vaksin. Masa nak pergi vaksin tu kita akan lalu consultant kan. Consultant akan borak dengan kita tentang kita punya health condition and what not. And masa tu Wani explain, Wani cakap yang sebenarnya for the past 1 month I've been having fever on and off. Lepas tu dia tanya lah, tapi hari ni tak ada kan? And Wani cakap hari ni okay, Alhamdulillah tak ada. Dia kata should be okay lah. Dia kata kan, I nampak you pun okay apa semua, should be safe untuk get vaccinated. So dah lepas vaksin tu tak sampai 24 jam Wani punya fever spike up to 39.8 masa tu. Lepas tu Wani dah start menggigil, bukan menggigil yang demam biasa tapi menggigil macam seizure tau. Masa tu pun Wani tak berapa conscious and eventually Wani collapse. Lepas tu husband bawa pergi ke hospital lah. Masa tu call ambulance. Dia kata call ambulance tapi tak dapat sebab maybe tengah ada banyak cases kan, and dia orang akan ambil like really severe cases and orang yang tak ada transportation je. So husband bawa pergi hospital. Masa bawa pergi hospital tu dia dah buat itu ini barulah macam sedar sikit. And masa tu my first thought was aku allergic dengan vaksin ke kan. And masa tu nak bagi tahu family and close friends pun kita risau sebab people would easily misunderstand it as engkau pengsan sebab vaksin, you know. And me being someone who is a pro vaksin kan, saya memang you know selalu cakap dekat kawan-kawan pergilah get yourself vaccinated apa semua kan. So bila jadi macam ni, macam mana ni? Macam mana aku nak cerita orang yang aku pengsan lepas kena vaksin sedangkan selama ni aku duk you know advocate about vaksin semua kan. So mula-mula ingat allergic, tapi after a few days dekat dalam hospital tu baru dapat tahu rupanya I was having sepsis. Maksudnya blood infection. And blood infection ni dari my bladder and kidney. Kenapa? Sebab my bladder and kidney dia punya condition, jenis dia yang jenis agak vulnerable due to my MRK syndrome.
So for those yang mungkin tak tahu, MRK syndrome adalah satu kondisi di mana seorang wanita dilahirkan tanpa rahim dan tanpa faraj. So bila you tak ada rahim, you tak ada faraj, of course ada organs lain around that area yang akan affected usually. So the organs yang usually affected ialah bladder, kidneys, jantung, pendengaran dan tulang. So macam in my case, my abnormalities are my hearing half. I have half of my hearing right now. My kidneys dia size dia kecil daripada biasa, and my bladder jenis yang sensitif. So disebabkan ni blood infection terjadi in my bladder and kidney, dan rupanya dah terjadi selama sebulan, which explains the on and off fever. But I had no idea. I thought dia macam fever biasa je. Masuk hospital barulah kita tahu rupanya ada high level of blood infection in my body. So benda tu bertembung dengan post vaccine effect. As we know, kalau vaksin memang kita akan lenguh sikit, demam sikit kan. So yang tu tambah dengan blood infection in my body. So memang shutdown lah. Dia collapse lah. Bukanlah shutdown, dia collapse kan. So masa tu barulah macam I was so relieved in the sense that okay, maksudnya bukan sebab vaksin, you know, bukan sebab vaksin is a bad thing ke apa kan. It's just that I got vaccinated masa badan tengah tak sihat. Tak tahu badan tengah tak sihat rupanya masa tu. I thought tak sihat biasa je. So dekat dalam ward tu lama juga, almost 10 days sebab high level of blood infection kan. So kena IV antibiotics and whatnot. Bila kita dah lama dalam ward dan kita dalam hospital yang you know sibuk, ada ramai pesakit kan, and masa tu pesakit pun ada macam-macam jenis. Masa tu rasa pelik juga kenapa aku dimasukkan dalam ward pre-COVID ni kan, sebab masa dalam ward tu kita nampak yang ada perkataan COVID everywhere tau. Masa tu rasa macam tapi aku tak ada COVID, kenapa aku duduk dalam ward dengan orang-orang COVID kan. And masa tu pun dah buat swab test. Negatif. Negatif, memang tak ada COVID. Tapi dia kata kena masuk juga dalam ward tu sebab dah tak ada ward lain, and sebab I had respiratory problem, which sama dengan orang-orang yang ada COVID. So diorang sekalikan basically siapa-siapa yang ada respiratory problem disekalikan dalam ward tu, dalam 40-50 orang, ada COVID ataupun tak ada COVID, disekalikan. So masa tu macam mana nak cakap mula-mula cuba untuk seberhati-hati yang boleh, as in pakai mask all the time, you know, tidur pun pakai mask, makan pun pakai mask kan, sebab kita dah tahu around kita ada orang yang COVID ataupun suspect COVID kan. Tapi bila kita dah almost 10 days, dah half the way tu, kita dah start redha lah. Faham tak? Kita dah macam aku tak larat nak berhati-hati sangat, you know, dalam kita pun tengah sakit kan. Tangan kiri kanan pun tengah bengkak. When you have blood infection, memang setiap hari dia akan ambil darah kan. So selalu cucuk kan. Satu hari tu bukan 1-2 kali, banyak kali, every few hours. Dia nak monitor darah kita kan. So tangan kiri kanan dah bengkak. Mandi pun tak boleh sangat kan. Mandi serupa macam tak mandi je lah kan. And then kita share the same toilet dengan 40-50 people ni kan. Kita share the same toilet, kita share the same area kan. The first few days tu larat lah nak you know, betul-betul berhati-hati. Tapi lepas tu kita dah tak larat dah. Kita macam redha je lah kan. Kalau video call dengan family, dengan kawan-kawan pun macam kenapa kau tak pakai mask betul-betul? Aku dah berserah dah sebab penat. Not just physically but also mentally, because I was being put in a ward yang bercampur lelaki perempuan. Dan selain daripada tu bercampur juga dengan pesakit-pesakit mental. So every single day ada je something happen in the ward yang caused by mental patients kan. Diorang of course kita tak salahkan diorang lah, you know, it's their condition memang macam tu. Kan? Dia tengah sakit kan. Dia tengah sakit kan. Unfortunately kita semua tengok dia dalam keadaan macam tu. Unfortunately for him kan. So selain daripada tu tahanan polis pun satu ward dengan kita kan. Tahanan polis betul-betul kat depan katil saya.
dia You mean bergari kan. banduan? Banduan Ya, Wani? ya. Banduan laki betul-betul dekat depan katil saya dengan Mana tahu dia banduan, maknanya dia bergari lah. dia bergari and dia datang dengan polis kiri kanan, ada 3 orang polis yang accompany dia. And macam mana nak cakap like my whole life being someone with MRKH, saya dah sangat biasa masuk hospital. So nak cakap saya ni jenis yang manja and macam tak biasa, tak juga kan. Hospital tu dah macam rumah kedua lah. But I have to admit that this is the first time yang saya satu ward dengan lelaki, satu ward dengan banduan, satu ward dengan pesakit mental. So benda-benda tu of course affect juga kita punya mental physical tau. Selain daripada kita melawan penyakit kita nak kena melawan juga ada orang menjerit, orang mengilai, ada orang lari bogil. Lepas tu ada banduan ni sikit-sikit nak pergi toilet, lalu kat kita. Lepas tu saya punya kedudukan katil tu betul-betul sebelah laluan peti mayat. Setiap hari peti mayat lalu. So macam dia dah berserah. So bila dah masuk hari ke-8, baru dibagi tahu yang dekat-dekat katil saya ada patients yang dah positif COVID yang confirm lah. Selama ni suspect je positif kan. So masa tu memang saya fikir memang tak ada chance lah ni kan. Sebab even though kita berhati-hati tapi kita share toilet. So I think the moment share toilet itu dah gone case lah kan. So bila dapat tahu the next swab test dapat tahu positif, macam mana nak cakap kita okay lah, kita go with the flow je. Masa tu benda paling sakit rindu anak dengan suami lah. Dia dah bukan the sakit dah. The first few days sakit ialah sakit. Lepas tu dia dah sakit rindu rumah. Maknanya Okay, tak apa. Kakak tanya dulu. Okay, maknanya Wani dah keluar sebab dah baik yang sepsis tadi tu. Lepas tu positif COVID, masuk balik hospital. Yes, sempat balik rumah sehari 2 je. Sehari 2 tapi tak boleh keluar lah sebab menunggu result swab test kan. Sebab masa discharge tu kita buat swab test dulu kan. Memang selama dalam ward tu kita buat swab test every few days. So bila nak discharge tu buat swab test lagi. So dia kata you duduk kat rumah lah, tunggulah result. So dalam masa sehari 2 result dapat, keluarlah balik. So gunalah the same luggage. The same luggage yang dah 10 hari dekat ward tu. Hangkut je lah pergi pusat kuarantin pula. Okay, Wani, masa apa guna istilah dicampak lah ya. Masa Wani dicampak kan dekat dalam ward yang cacah merbah macam tu, apa yang paling Wani takut? The most fear? Of course initially paling takut kena COVID lah. Sebab masa awal-awal tu kita belum let go tau. Kita masih dalam spirit nak protes kan. Kita masih dalam spirit macam kenapa saya dalam ward ni sebab saya tak ada COVID. And saya pun dah buat test, saya tak ada COVID. Kenapa tak masukkan saya dalam ward yang saya takkan dapat COVID? Sebab saya tengah ada sakit lain. Kan lepas ni saya akan dapat sakit lain. So dia kata itu biasa. Dia kata itu biasa, kita dah tak ada ward lain, tak boleh nak dielakkan. And then saya cakap kalau saya nak pindah hospital lain boleh tak? Tak boleh. Discharge. Tak boleh. Minta discharge, dia tak bagi. Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebabnya Alasan apa dia tak bagi? dia kata sebab Wani punya condition masa tu high risk. Dia kata maybe dalam perjalanan Wani nak ditransfer ke another hospital tu, something could happen, probably because the condition of my body, tak tahu. Satu lagi maybe sebab Wani dah jejak kaki dalam tu kan, could ada sisa-sisa COVID dah ada kat kita ke kan. Dia takut kita nak berjalan-jalan, dia tak nak kita bergerak lah basically. So my feeling masa tu, to be honest, rasa macam terperangkap pun ada. Rasa macam I got into the mouse trap, you know. Macam once you jejak kaki dalam tu, there's no way out dah. Even though masa tu kita negatif, tapi there's no way out sebab kita dah termasuk. You rasa masuk dalam mulut buaya tu. Kita punya line tak stabil sikit malam ni.
So bila Wani jejakkan kaki dekat situ, sambung Wani. So the moment Wani jejakkan kaki dekat hospital tu and Wani nampak yang ada keadaan yang sangat sesak. In fact masa sehari dua yang pertama tu tak dapat katil pun. Kita tidur dekat kerusi. Tidur kat kerusi, dah lepas sehari macam tu baru dapat tidur dekat bukan stretcher pun, dia macam mana yang orang pergi camping lipat tu. Dia macam stretcher lipat tapi dia bukan stretcher. Kemah. Basically Macam tent. dia bukan tent. Tempat baring tapi tempat baring jenis lipat yang selalunya orang bawa pergi camping. So dia bukan tilam pun. So mula-mula malam pertama tidur kat kerusi, malam kedua tidur dekat macam tempat baring berlipat tu, malam ketiga tidur kat stretcher, malam keempat baru dapat katil kan. Benda tu semua Wani faham lah sebab yelah, it's happening in front of our eyes. We are witnessing hospital yang sangat sesak kan. So Wani sendiri pun memang tak ada demand, tak ada macam saya nak katil kan. Sebab I was aware that my condition tak seteruk orang lain kat sini. Ramai sangat orang yang lagi teruk kan. So macam kita nak minta-minta pun kita segan tau. Memang tak minta lah basically. Mana-mana dia nak bawa kita memang kita berserah diri je masa tu. Tapi itulah dia Wani. Kalau macam kita ni dah pergi ke hospital kerajaan, seolah-olah kita serah nyawa tau. Kita tak ada pilihan. Betul. Tidak diberi kesempatan kalau kita nak minta discharge dan transfer pergi ke hospital lain. Itu yang sedihnya. Dan pengalaman peribadi apa tengok bukan sekali dua ya, 3 kali. Okay? Jadi persoalannya, adakah kita ni bila kita sakit kita perlu pergi ke hospital swasta? Macam Wani, sebab Wani dah biasa masuk hospital kan. Usually how I do is kita pergi hospital kerajaan dulu to get ourselves diagnosed, nak tahu apa bendanya kan. Sebabnya kalau benda tu tak serius, macam Wani pun bukannya orang yang senang. So Wani pun bukanlah orang yang macam boleh terus pergi private macam tu. So my first choice would be hospital kerajaan, because to be honest I believe in hospital kerajaan. My younger brother and my younger sister dua-dua bekerja sebagai doktor dalam hospital kerajaan. So I'm very lucky in the sense that I've been educated about our Ministry of Health, macam mana dia punya work system dalam hospital kerajaan. So I believe in the system. So my first choice ialah kita pergi hospital kerajaan dulu, find out what's wrong with me, and kalau benda tu rasa macam something yang akan warded lama and tak selesa dekat hospital kerajaan, tak dapat bilik yang selesa dan sebagainya, kita minta transfer ke private. That was my plan masa tu, to be honest kan. And masa tu pun hospital yang Wani dimasukkan tu tak dikenali sebagai hospital COVID, and dia hospital yang agak baru. So dia punya facilities pun modern, selesa. So Wani percayalah untuk ke hospital tu. Bila kita dah sampai ke hospital tu, baru kita nampak depan mata macam, oh man, I've landed in the wrong place. And too bad masa tu kita nak berdiri pun tak larat. Kan? Kalau kita macam boleh berjalan-jalan, boleh berdiri, kita nampak memang kita belah masa tu. Tapi kita masa tu dalam keadaan dah sampai dekat entrance tempat drop off tu kan. Kita turun tu pun dah flat. kita dah terbaring apa semua kan. So memang kita angkut je lah ke dalam. Kita bukan dalam keadaan conscious yang boleh tengok dan macam, okay, I'm not going in, I'm going to a private hospital kan. Tak ada daya nak buat sebab tengah sakit kan. So itu yang Wani cakap, rasa macam masuk perangkap.
Ya. Tapi Hmm. kalau kita bercakap tentang yalah tadi Wani sebut frontliner, even your two siblings consider frontliner lah kan, bekerja Mm-mm. dalam hospital kan. Macam bila bercakap tentang COVID ni apa kan, dia ibarat diluah mati mak, ditelan mati bapa kan. Sebab yelah kita tahu memang kalau boleh kita nak lari, nak pada hospital yang lebih selesa macam Wani kata, tapi sebab dah termasuk dalam tu dan terperangkap dalam tu, jadi kenalah duduk reda lah apa yang berlaku dengan apa. Tapi kalaulah ada benda yang Wani nak, okay macam as a pesakit COVID kan, masa Wani struggle dengan sakit COVID, itu dari segi macam kita tahulah macam apa, maknanya Wani ada semua simptom-simptom yang macam sakit, yang tak boleh nafas tu semua ada. Dan juga apa lagi benda-benda yang macam okay yang tak disebut selalu, macam contohnya macam kalau kita tahu tak boleh nafas, sesak nafas, tak boleh tidur, batuk apa semua, kita selalu dengar gejala dia. Ada tak gejala-gejala lain yang Wani nak share yang macam mungkin macam orang tak terfikir, orang yang tak kena COVID tak tahu, ataupun family kita kena ambil tahu sebelum orang terkena COVID ataupun macam mana? Ada tak something yang Wani nak share? Wani rasa benda baru yang Wani belajar lepas Wani disahkan positif COVID, sebab selama ni pun sebelum Wani positif COVID, I have always educate myself, baca pasal COVID dan apa semua, and kita rasa macam kita dah fully equipped lah kan. Kita rasa kita dah betul-betul berhati-hati kan, dekat rumah ni botol sanitizer memang bersusun lah kan, mask pun double mask, triple mask, memang berhati-hati, bukan jenis yang selalu keluar rumah dan sebagainya. So bila positif tu, I've learned that kadang-kadang macam mana benda kalau nak jadi dia jadi. So kita berhati-hatilah macam mana pun, dia akan, kalau dia nak jadi dia jadilah. So apatah lagi kalau kita tak berhati-hati. So the point is bukanlah macam kalau macam tu tak payahlah berhati-hati, tak payahlah ikut SOP. Tak. Kalau you tak ikut, lagilah you kena. So you bayangkan yang Wani yang sangat berhati-hati ni pun boleh kena, So jangan rasa guilt. Yang guilt tu adalah benda terbesar lah. Bila kita positif kan, kita bukan fikir diri kita tau, kita fikir orang keliling. Itu benda yang Wani belajar, yang Wani realise bila Wani positif. Because I have always thought kalau orang positif dia akan risau diri dia dulu, tapi tak. Bila Wani positif, first kali Wani fikir husband macam mana, anak macam mana, jiran-jiran, aku in contact dengan siapa lah. There's guilt, there's shame, takut nak bagi tahu orang, stigma. So macam kita fikir about everyone except ourselves. Now, ini masa mula-mula dia ada stages dia lah kan, of acceptance, accepting benda ni kan. Awal-awal tu first kali memang itulah bendanya. And lepas tu yang macam Kak Ngah cakap tadi, all the symptoms, I have all the symptoms lah. Bila tengok dalam list tu memang tak ada yang Wani tak ada. Demam, batuk, sakit tekak, sakit dada, sesak nafas, tak ada deri rasa, tak ada deri bau. Sampai sekarang pun tak ada deri bau walaupun dah sebulan setengah. Semualah memang semua simptom ada. Pening apa semua. Tapi benda-benda ni semua adalah benda yang memang Wani baca. Kan Wani baca apa simptom dia kan. Benda yang Wani tak tahu kalau Wani tak kena COVID ialah the brain fog. Brain fog tu Wani, I didn't educate myself about the brain fog. Benda-benda lain I was prepared kan. Even apa maksud brain fog tu? Brain fog ni maksudnya kita macam di awang-awangan most of the time. Ini benda yang Wani paling susah nak describe. Macam mana kita rasa macam roh kita dah terbang somewhere else tau. Kita rasa macam roh kita dah somewhere else. Kita rasa macam jasad kita kosong. And dia bukan jasad kosong yang sedih. Bukan. Dia bukan sedih-sedih tau. Dia kita rasa blur. Kita rasa disconnected dengan consciousness. Kita rasa disconnected dengan consciousness. And kadang-kadang macam ada hari macam Wani lupa Wani siapa, Wani dekat mana. Dia ada moments macam tu. Lepas tu macam rasa anxiety, rasa resah je. Tapi tak tahu resah sebab apa ni kan. Tak tahu resah sebab apa kan. Benda tu yang Wani rasa
paling susah Wani nak faham berbanding benda-benda lain. Sebab macam yelah macam sakit dada apa semua ni, Wani tak pernah guna inhaler my whole life. Lepas COVID sampai sekarang Wani guna inhaler hari-hari. Benda-benda ni semua ada ubat kan. Batuk, sakit dada apa semua ada ubat. Tapi brain fog ni dia tak ada ubat. Dia tak ada ubat. You kena bagi dia heal through time je lah. And tak boleh fokus. Fokus pun lari. Lepas tu lupa banyak benda kan. And part hilang deria bau dengan rasa tu pun challenging. I never thought it would be challenging. Sebab kita dalam kepala kita kan, bila kita cakap hilang deria rasa dan bau, kita fikir sesama je. Kadang-kadang bila sesama kan kita macam makan tak berasa sangat kan. Tak boleh bau kan. Dia bukan macam sesama. Tak macam mana tak tahu nak cakap. Dia tiba-tiba macam lost. Okay, kalau makan tak rasa tu kita maybe boleh imagine lah. Tapi tak ada bau ni kan. Dia contoh macam mana tau. Kita gosok gigi, kita tak ada bau minty tu tau. Benda, the little things yang selama ni kita tak realise. Lepas tu macam pergi pusat kuarantin, toilet dia memang hauk lah kan. Sebab pusat kuarantin tu kan beribu orang. Pusat kuarantin tu kan beribu orang. Orang. Toilet dia tak sampai 10 tau. Toilet dia tak sampai 10. Beribu orang. So you can imagine toilet dia hauk macam mana. And yet kita masuk kan, tak ada bau. Okey lah maknanya kalau tak ada bau. Okey. Tapi kita macam ada advantage lah kan. Yes. Tak ada bau. Dia ada advantage kan. Kau tidak pengsan kan. Tapi okay, itu advantage dia. Tapi benda tu buatkan Wani tak tahu nak berhati-hati ke tak. Faham tak? Sebab kan bila kita masuk toilet yang kotor, ada bau, kita akan berhati-hati tau. Kita akan boleh detect, okay, toilet ni rasanya tadi orang tak jirus kot. Kan? You know, sebab kita tahu kotor, busuk maksudnya kotor. Kan? Kita relate busuk dengan kotor. So, bila kita tak bau busuk, kita tak tahu benda tu kotor ke tak. Faham tak? So, bila kita tengah tak ada deria bau, deria rasa ni kan, duduk dalam toilet, nak suruh Wani makan pun Wani boleh makan. Sebab kita tak bau busuk tu. And kita boleh duduk kat sebelah tong sampah. Yelah beribu orang kan. So tempat tong sampah tu memang berlonggok-longgok kan. Kita boleh duduk kat sebelah tong sampah tu relax je. Tak bau apa pun. Tapi kita tak tahu lah whatever kuman yang datang kan. Sebab you know kita tak bau kan. And macam cakap pasal brain fog kan. Insiden brain fog Wani contohnya hari tu Wani cuci muka, Wani gosok gigi guna pencuci muka. Tak tahulah macam mana kita dia macam confident je pegang pencuci muka tu kan, letak dekat gosok toothbrush. Kita tak ni dah macam cerita Piramli. So maknanya hold on. Maknanya dia blur tahap tu tau. Pencuci muka, you ambil you punya pencuci muka, you letak dekat atas berus gigi, lepas tu you gosok gigi. Gosok je relax je. And lepas tu kita tak ada deria rasa kan. So kita tak rasa sabun tau. Kita pun gosok. Layan ni. Dah lah jenis gosok gigi lama kan. Gosok. Layan. Layan. Memang tak perasan apa pun. Sebab yelah tak ada bau, tak ada rasa kan. Memang relax lah. So, lepas tu dah habis tu pun macam tengok cermin ni kan. Kenapa berbuih lebih-lebih mulut kan. Mulut dah berbuih ni. Sebab pencuci muka kan. Bubble tu banyak tau. So macam kenapa ubat gigi ni berbuih banyak sangat kan? Lepas tu bila tengok betul-betul, okay, aku rasa aku gosok gigi guna pencuci muka lah. Kan? Bukan kita tak tengok tau. Masa kita letak tu kita tengok. Tapi tak tahulah macam brain ni tak register tau. Tak register benda tu. Macam Wani cakap. Just like you said, it's a brain fog actually. So it doesn't register in your brain, in your mind. Tak register langsung. Exactly, kan? And a few days ago, I spent like 15 minutes try nak on kereta, buka kunci kereta, guna kunci rumah. Kunci rumah grill tu. Padahal macam asal tak nak masuk Padahal aku tengok tau. Aku tengok ni. Dia bukannya macam tengah sambil benda lain apa tak masuk. Tak, tengah tengok. Asal tak nak masuk Kan?
Lepas tu macam tengok tak eh. Lepas tu siap duduk kan. Kenapa lah? Apa yang salah kan? Duduk fikir apa yang salah. Kan? So macam okay, kejap reverse balik. Ni tengok kunci hatu-hatu. Apa yang tak kena dengan kunci tu? Like 15 minutes lepas tu baru perasan. Ni kunci rumah lah. Ni bukan kunci kereta. Wow. Dia tak register tau. Dia tak register. Kesan dia dahsyat ya Kak Ngah. Ya. Yang apa Itu ni benda yang I was not prepared for lah. Memang tak prepared for. Sebab benda ni tak dibualkan kan. Sebab bila kita berbual tentang COVID, kita akan cakap tentang batuk, sakit dada, benda macam tu kan. Nobody warn me about brain fog. Nobody warn me about rasa melayang tu kan. Rasa disconnected with myself. Rasa macam di awang-awangan, you know. Ya, sangat. You are no here, no there, you know. Betul. Apa sendiri tak boleh nak imagine lah. Kan, na'uzubillah. Tak tahu nak describe macam mana benda tu. Betul, tapi apapun Wani, Allah has chosen you and Allah given you the chance to relate your experience. Betul tak Kak Ngah? Sebab kalau tidak, Allah tahu bila dia bagi satu-satu ujian kepada hambanya ini mampu untuk go through it. Betul? Apa rasa? Betul. Bila Wani paling tak boleh lupa momen kita packing barang nak pergi pusat kuarantin tu Macam mana kita packing kan, kita tak tahu kita balik ke tak. Dia macam tu tau. Kita tak tahu kita balik ke tak. Sebab masa tu Wani punya oksigen dah drop sampai 85. And masa tu dah dengar here and there, you know, orang muda pun meninggal, you know, meninggal tiba-tiba kan. People of my age kan. Kalau COVID yang last year punya COVID, kita dengar orang tua je kan. Kita tak dengar orang umur 20, 30 meninggal sebab COVID kan. So sekarang ni sebab banyak kan. So kita pun macam bila packing tu kan. Macam nak cakap rasa macam packing for the last time Kita packing dengan in mind yang kita tak balik. Fikir macam tu. So macam dah siap-siap lah dalam kepala ni. Dah siap-siap. You know, memang fikir mati. Sebab possibilities tu ada kan? And bila kita dekat pusat kuarantin tu, macam kawan-kawan Wani dekat hospital lain ataupun pusat kuarantin lain, bila dia punya oksigen drop 85, dia orang dapat bantuan oksigen. Wani tak dapat sebabnya Wani dekat MAEPS and MAEPS beribu orang and oksigen tak banyak. And oksigen akan di-reserve untuk severe cases. So macam orang macam Wani, dia just letak dekat katil yang dekat dengan nurse lah kan. So dia just monitor kita je. Dia nak bagi bantuan oksigen tak boleh. So to be honest, dekat pusat kuarantin tu rasa macam we are on our own lah kan. We are on our own and kita rasa bersalah nak ambil oksigen tu dari orang lain tau. So macam even though masa tu macam sakitnya dada kan. Lepas tu macam setiap kali sakit dada, setiap kali tak boleh nafas, masa tu macam mengucap kan. Macam mengucap bila tengok orang lain kan, macam okay, I cannot take that oxygen from them. Faham tak? Dia tahap macam tu tau. So macam kita nak hidup bukannya sebab kita nak hidup sangat masa tu. Kita nak hidup supaya aku tak perlu ambil oksigen daripada orang sebelah. So macam tu lah. Ini satu pengalaman yang orang kata membimbangkan lah. Apa tak nak guna istilah menakutkan, tapi memang amat membimbangkan. Jadi anda di luar sana tolong hati-hati sebab COVID-19 ni adalah benar, it's real. Sangat benar. Dan dia bukannya sesuatu yang kita boleh joke around sebenarnya. It's not a joke, it's not funny. Walaupun apa yang Wani kongsikan dengan kami, dengan Apak, dengan Kak Ngah tadi, ada yang buat Apak dengan Kak Ngah tergelak sampai pegang-pegang dahi kan. Tapi yelah, siapa tak tergelak, obat gigi tu dah tukar takir kan. Tapi apa pun Allah bagi peluang kepada Wani as a second chance.
dan kita mintalah kepada Allah supaya diangkat wabak ini daripada bumi Malaysia. Kak Ngah, InsyaAllah. Amin. ada apa-apa yang Kak Ngah nak tanya sebab kita dah dekat 45 minit ni dengan Wani. Masa amat mencemburui kita kan, apa? Sangat. Okey. Tapi terima kasih banyak Wani. Betul, memang kelakar, memang yelah sebab Wani cerita dia, jadi kita ketawa. Teringatkan Sudin sebab saya ni peminat P. Ramlee kan dulu, yang dia ambil letak apa dekat berus cuci baju ke apa tu kan. Anyway, memang yelah kelakar juga, tapi benda tu maknanya menjadi pengajaran, menjadi iktibar untuk kita. Lebih-lebih lagi kalau macam ada atuk-atuk, ada orang yang orang yang dah agak tua, warga emas yang macam dia lepas kena COVID, dia balik rumah dia seorang-seorang kan, sebab takutnya bila brain fog macam Wani cakap tu, takut nanti dia buka dapur dia buka api, gas lupa nak tutup, lupa nak kunci rumah, ataupun dah kunci tertinggal dalam rumah dan sebagainya kan. Maknanya benda-benda macam tu kita kena lebih hati-hatilah, sebab yang selalu diceritakan adalah physical symptom. Maknanya tak lari juga bila cerita pasal COVID atau penyakit-penyakit macam-macam ni pun, apa-apa penyakit pun dia tak lari juga dengan isu-isu berkenaan kesihatan mental lah. Maknanya benda yang kita tak nampak tu tak semestinya tak ada kan. Betul. Tak semestinya kita tak perlu berhati-hati. Dan bercakap tentang ni macam saya sebagai pengasas awas awareness against suicide, sangat mengalu-alukanlah sekiranya kalau ada yang rasa sangat tertekan, sama ada sebab COVID ke tak sebab COVID ke, tapi kita semua dalam pandemik yang sama, kita berjuang dengan perjuangan yang sama, kita semua berhadapan dengan COVID. Jadi kalau ada masalah tertekan, masalah apa sekali masalah macam Zurat Care, ya, awas di bawah Zurat Care, Yayasan Zurat Care. Walaupun Yayasan Zurat Care katalah kami menghulurkan bantuan dari dua sudut, maknanya sudut sokongan emosi dan maknanya kesihatan mental, dan juga sokongan keperluan asas bayi. Tapi sekiranya lah ada yang memerlukan bantuan-bantuan lain, kalau kita pun tak ada bantuan tu, kita akan channelkan kepada NGO ataupun badan-badan yang boleh bantu. Jadi jangan risau, nak kontak awas pun tak apa, boleh. Maknanya kita sama-sama, jangan sampaikan tekanan tu, biarkan orang kata biar sampai jadi dah tak boleh terkawal kan, sampai kita melakukan tindakan yang akan merugikan kita dan orang-orang keliling kita kan. Mudah-mudahan. Okey. Wani, MRKH ni apa? Maksudnya dia punya nama penuh ke? Nama penuh dan juga fungsi dia. MRKH Malaysia adalah sebuah kumpulan sokongan untuk mereka yang menghidap sindrom MRKH, dan juga untuk keluarga dan pasangan mereka. Maksudnya kita bagi sokongan mental emosional, dan kita bagi juga sokongan dari segi kepakaran perubatan lah, sebab kita MRKH Malaysia kita work together dengan ONG unit dekat PPUKM. Jadi kita ada juga pakar MRKH, sebab dekat Malaysia ni hospital MRKH ada 3 saja hospital yang ada pakar MRKH, iaitu PPUKM, Hospital Ampang dengan hospital di Sabah atau di Sarawak. Lupa. But anyway, if boleh, you can always come back to me for information. Tak ada masalah, insyaAllah. Kak Ngah, maybe kita panggil lagi sekali kot Wani untuk bercakap tentang MRKH. So kita akan keep in touch dengan Wani. So okay Kak Ngah, Wani, apa rasa kita tutup live Suara Merdeka malam ini. So Wani, thank you so much. Thank you, terima kasih for having me. Sama-sama. So all the best, you take care. Okay Kak Ngah. Terima Alright. kasih. Terima kasih Kita jumpa apa. lagi minggu depan. Bye. Terima kasih Wani. Waalaikumsalam. Stay safe everyone. Thank you. Stay safe.